Ceriut, cengek, cembi. Okey, dalam video hari ini kita akan melihat kepada satu teknik yang dipanggil sebagai sonal maki atau terjemahan dalam bahasa Melayunya ialah teknik tangkisan pisau tangan. Ia merupakan satu teknik tangkisan yang kerap digunakan di dalam pemsi taekwondo. Terdapat 7 variasi teknik sonal maki dalam pemsi taekwondo bermula dari tego keempat, iaitu sajang, sehingga kepada pemsi danja sipcin. Pada hari ini, kita akan melihat kesemua 7 variasi teknik ini, fungsi-fungsi yang menggunakannya, dan kaedah pelaksanaan teknik-teknik ini secara bentuk sebenar atau true to form bagi tujuan pemerkahan fungsi. Kita akan melihat dengan secara terperinci perincian teknik-teknik ini, iaitu dari titik mula dan titik akhir teknik, serta tempo dan pemasangan pelaksanaan teknik-teknik tersebut. Pertama, sonal bakat maki atau single hand knife block. Dalam kedudukan persediaan, tangan akan melakukan tangkisan yang akan bermula pada posisi pinggang berlawanan sisi. Tangan tindak balas akan bermula di bahu dengan tangan dalam bentuk genggaman dan ibu jari menyentuh bahu. Pergerakan tangan yang melakukan tangkisan perlulah melalui 3 titik ini, iaitu pinggang sebagai tempat permulaan, tangan diangkat ke bahu secara gerakan normal, dan dari bahu ke titik penamat, ia perlu melalui depan muka dengan hujung jari tangan melalui hidung pelatih dalam pergerakan yang laju. Tangan dari bahu pula akan kembali ke pinggang secara serentak semasa tangan tangkisan melalui bahu berlawanan. Titik akhir bagi teknik ini adalah hujung jari pisau tangan berada pada paras yang sama dengan bahu tangan tersebut. Pergerakan tangan tangkisan semasa posisi permulaan sehingga kepada posisi akhir adalah dalam gerakan separa membulat. Pernafasan dan pemasangan teknik. Semasa posisi permulaan sehingga tangan tangkisan dinaikkan ke bahu berlawanan dengan arah tangkisan, pelatih hendaklah menarik nafas ke dalam. Dari pinggang ke bahu, pergerakan tangan adalah normal, iaitu tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu laju. Dari bahu ke titik akhir tangkisan, pelatih hendaklah menghembuskan nafas dalam pergerakan tangan yang laju. Tangan berlawanan hendaklah bergerak ke pinggang dalam kelajuan yang sama. Teknik ini apabila digunakan dalam pergerakan fungsi, titik akhir tangkisan hendaklah serentak dengan pergerakan akhir kaki semasa melakukan kekuda. Kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Pertama, tangan persediaan tidak berada pada posisi yang betul. Tangan tangkisan sama ada berada terlalu rendah dari aras pinggang atau bermula terus dari bahu, manakala tangan tindak balas bermula terlalu tinggi dari paras bahu. Kedua, fasa persediaan tidak menggunakan kedua-dua belah tangan. Ketiga, titik akhir tangan tangkisan adalah terlalu rendah atau terlalu tinggi dari aras bahu. Keempat, pergerakan pelaksanaan teknik atau execution tidak mengikut tempo yang betul, iaitu tiada pergerakan lembut dan laju yang jelas. Kelima, tangan tindak balas tidak kembali ke posisi pinggang dengan betul, sama ada tangan terlalu tinggi daripada paras pinggang atau terlalu rendah, atau pergelangan tangan terlalu terkehadapan dari paras badan. Keenam, jari jemari tidak ditutup rapat atau ibu jari dibiarkan terbuka semasa tangkisan. Kaedah latihan. Gunakan cermin sebagai alat bantu latihan bagi menilai kedudukan permulaan dan titik akhir tangan semasa melaksanakan sonal bakat maki. Ulang perlahan-lahan sehingga tangan dibiasakan pada posisi permulaan dan titik akhir dengan betul. Setelah biasa dengan posisi tangan permulaan dan titik akhir, buat latihan dalam kekuda duit kubi atau back stance atau L stance bagi mendapatkan pemasaan yang betul di samping latihan pernafasan. Buat dalam set 100 bagi kedua-dua belah tangan, iaitu satu set dengan 100 ulangan. Aplikasi. Sonal bakat maki boleh dijumpai dalam Tego 5, dalam bentuk duit kubi, Tego 7 dalam bentuk Jucum Sogi, Tego 8 dalam bentuk duit kobi, Pumse Koryo dalam Jucum Sogi, dan Pyongwon dalam duit kobi. Kedua, Hansonal Koryo bakat maki
atau double knife hand block. Kedudukan persediaan bagi sonal bakat maki ataupun sonal koderio bakat maki bagi tangan takisan adalah sama seperti fasa persediaan sonal bakat maki. Bermula dari pinggang sisi berlawanan, pergerakan naik ke bahu dalam pergerakan normal dan gerakan membulat. Manakala bagi tangan kedua adalah bermula setentang dengan bahu dengan posisi tangan diletakkan sebaris dengan paras bahu. Tiada masalah jika rendah sedikit atau tinggi sedikit asalkan perbezaan adalah tidak terlalu ketara, iaitu mencapai kepala atau menghampiri pinggang. Titik akhir bagi tangan takisan depan sekali adalah sama dengan sonal bakat maki, manakala bagi tangan kedua, titik akhir berada di hadapan badan. Pergelangan tangan dipastikan berada selari dengan titik hulu hati atau solar plexus. Pastikan tangan tidak menyentuh badan dengan ruang di antaranya adalah separuh penumbuk. Tapak tangan dihalakan ke atas ibarat sedang menadah sesuatu. Pernafasan dan pemasaan teknik. Sekali lagi, nafas ditarik semasa fasa persediaan dan dihembus semasa fasa pelaksanaan teknik. Fasa persediaan adalah serentak bagi kedua-dua belah tangan, iaitu semasa tangan hadapan berada di pinggang, tangan belakang telah diletakkan dalam satu garisan ke belakang dengan bahu. Semasa tangan hadapan telah melepasi bahu sisi berlawanan dalam gerakan membulat, dalam tempoh pergerakan normal, barulah tangan belakang akan bergerak bersama-sama dengan tangan hadapan ke titik akhir teknik dalam tempoh pergerakan yang laju. Kedua-dua tangan harus menemui titik akhir teknik secara serentak. Sekali lagi, aplikasi pergerakan Pomse memerlukan teknik ini tiba di titik akhir serentak dengan pembentukan ke kuda. Kesilapan yang biasa dilakukan. Pertama, titik akhir bagi tangan hadapan adalah terlalu rendah dari paras bahu dan sehingga ke paras pinggang. Kedua, titik akhir bagi tangan hadapan adalah terlalu tinggi sehingga paras muka atau kepala. Ketiga, titik akhir tangan belakang terlalu rendah dari arah solar plexus ataupun pergelangan tangan terlalu ke hadapan atau terkebelakang dari solar plexus. Keempat, siku tidak dibengkokkan, iaitu tangan menjadi lurus bagi tangan hadapan semasa titik akhir. Kelima, siku dibengkokkan pada satah mendatar dengan bahu menjadikan pisau tangan tidak berada pada kedudukan selari dengan bahu. Keenam, tiada pergerakan membulat semasa fasa pelaksanaan. Ketujuh, titik persediaan bagi tangan belakang adalah terlalu tinggi, iaitu melebihi paras kepala atau terlalu rendah menghampiri atau lebih rendah daripada aras pinggang. Kaedah latihan. Guna cermin sebagai alat bantuan bagi membiasakan diri dengan kedudukan tangan pada paras yang betul dalam fasa persediaan, pelaksanaan dan titik akhir. Ulang gerakan secara latih tubi dengan set ulangan 100 pada setiap tangan. Aplikasi. Teguk 4, duit kubi. Teguk 6, duit kubi. Teguk 8, duit kubi dan Pomsogi. Pomse koreo, duit kubi. Pomse tebek, duit kubi dan Pomse Pyongwon, duit kubi. Ketiga, sonal koderio aremaki ataupun double knife hand lower block. Boleh dikatakan teknik ini adalah gabungan sonal aremaki dengan sonal koderio bakat maki. Teknik ini menggunakan tangan hadapan sebagai teknik takisan ke bawah dari paras pinggang dengan tapak tangan membentuk pisau tangan. Manakala tangan belakang ke hadapan badan pada posisi yang sama dengan sonal koderio bakat maki, iaitu pergelangan berada selari dengan solar plexus. Fasa persediaan tangan hadapan adalah sama seperti sonal aremaki, iaitu tangan tangkisan bermula dari paras bahu berlawanan dengan tapak tangan dibuka menghadap ke atas. Manakala fasa persediaan tangan bantuan atau tangan tindak balas adalah sama seperti sonal koderio bakat maki. Titik akhir bagi kedua-duanya juga adalah sama, itu dengan tangan takisan berada selari dengan peha pelatih. Pernafasan dan pemasaan teknik.
Seperti biasa, tarik nafas semasa fasa persediaan dan hempus semasa fasa pelaksanaan sehingga titik akhir. Fasa persediaan dan pelaksanaan adalah sama bagi tangan hadapan dengan teknik sonal aremaki, manakala bagi tangan bantuan adalah sama seperti teknik tangan bantuan dalam teknik sonal bakat maki. Sonal kodurio bakat maki. Kesilapan yang biasa dilakukan. Pertama, fasa persediaan tidak menggunakan kedua-dua belah tangan. Kedua, tangan tidak berada pada kedudukan yang tepat semasa fasa persediaan, iaitu lebih daripada paras bahu atau di bawah. Ketiga, bentuk tangan takisan adalah seperti sonal bakat maki dan bukannya seperti arem maki. Keempat, tangan takisan lebih tinggi dari paras pinggang. Kelima, takisan terlalu ke tengah badan, iaitu di hadapan tali pinggang. Keenam, takisan terlalu keluar badan, iaitu di luar paha. Kaedah latihan. Guna cermin sebagai alat bantuan bagi membiasakan diri dengan kedudukan tangan pada paras yang betul dalam fasa persediaan, pelaksanaan dan titik akhir. Ulang gerakan secara latih tubi dengan set ulangan 100 pada setiap tangan. Aplikasi Tego 7 duit Kobe, Pumse Pyong Won duit Kobe dan Sip Jin duit Kobe. Seterusnya, sonal montong maki ataupun outer single knife and block. Sonal montong maki merupakan teknik yang sama dengan montong an maki, iaitu teknik pada paras bahagian badan dengan bahagian luar tangan. Kecuali dalam teknik ini, tapak tangan dibuka dalam bentuk pisau tangan. Teknik ini dimulakan dengan tangan takisan diangkat sedikit tinggi sehingga siku berada sama paras dengan bahu. Tangan dibengkokkan sedikit, iaitu dari 90 darjah sehingga ke 120 darjah ke bahagian keluar dan kedudukan pisau tangan pada paras telinga. Tangan tindak balas diangkat lurus ke hadapan seperti membuat tumbukan. Titik akhir bagi teknik ini bagi tangan takisan adalah sisi pisau tangan berada pada titik ulu hati atau solar plexus. Tangan tindak balas disimpan kembali ke sisi pinggang. Pernafasan dan pemasaan teknik. Tarik nafas semasa fasa persediaan dan hembus semasa fasa pelaksanaan. Fasa persediaan bermula daripada masa mengangkat tangan takisan ke aras bahu dan menghala ke belakang badan. Boleh diangkat selari atau sedikit ke sisi ke belakang badan. Tangan tidak balas secara serentak diangkat ke hadapan dan diacungkan lebih kurang kepada titik akhir bagi teknik ini. Fasa ini dijalankan dengan gerakan pada kelajuan normal atau lembut. Fasa pelaksanaan bermula sebaik sahaja tangan takisan mencapai aras telinga dan dihayunkan ke hadapan badan pada paras solar plexus di mana titik akhir teknik berada. Gerakan sepada bulat boleh dilihat bermula dari fasa persediaan sehingga kepada titik akhir. Kesilapan yang biasa dilakukan. Pertama, persediaan teknik tidak melibatkan kedua-dua belah tangan. Kedua, teknik dijalankan dalam pergerakan-gerakan perlahan. Ketiga, bahu terlalu sending menyebabkan tangan takisan berada dalam satu garisan dengan bahu semasa titik akhir teknik. Dan keempat, tapak tangan bagi tangan takisan didatarkan dan membuat rupa bentuk seperti teknik serangan pisau, iaitu knife hand strike, dan bukannya teknik takisan pisau, iaitu knife hand block. Kaedah latihan. Guna cermin sebagai alat bantuan bagi membiasakan diri dengan kedudukan tangan pada paras yang betul dalam fasa persediaan, fasa pelaksanaan dan titik akhir. Ulang gerakan secara latih tubi dengan set ulangan 100 pada setiap tangan. Aplikasi teknik dalam pumse ialah pada pumse genggang dalam bentuk duit kubi. Kelima, sonal biterial ogumaki, iaitu single hand knife high block pada paras muka. Bagi teknik ini, fasa persediaan bagi tangan takisan bermula dari pinggang di sisi berlawanan, manakala tangan tidak balas bermula pada bahu. Tangan tidak balas digenggam dan ibu jari menyentuh bahu, sama seperti dalam teknik sonal bakat maki. Titik akhir bagi tangan takisan adalah pada paras muka dengan lengkupkan pada ibu jari tangan takisan
adalah separas dengan hujung hidung. Pernafasan dan pemasaan. Teknik pernafasan adalah semasa fasa persediaan dengan tangan takisan mencapai paras bahu dengan gerakan kelajuan normal. Fasa pelaksanaan dari bahu ke titik akhir adalah dengan pergerakan laju sambil menghembus nafas. Tangan tidak balas akan kembali ke pinggang dengan gerakan laju serentak dengan gerakan laju pada tangan tangkisan. Nafas ditarik semasa fasa persediaan dan dihembus semasa fasa pelaksanaan. Kesilapan yang biasa dilakukan. Pertama, paras tangan terlalu rendah atau lebih rendah daripada paras muka. Kedua, kedudukan tangan semasa titik akhir adalah terlalu jauh keluar sisi muka. Ketiga, kedudukan tangan semasa titik akhir adalah terlalu ke dalam dari muka, iaitu tidak meliputi muka. Keempat, pemasaan yang salah, iaitu pergerakan perlahan bagi keseluruhan teknik ini. Kelima, jari tidak dirapatkan atau ibu jari dibiarkan terbuka. Keenam, fasa persediaan tidak menggunakan kedua-dua belah tangan. Kaedah latihan. Guna cermin sebagai alat bantuan bagi membiasakan diri dengan kedudukan tangan pada paras yang betul dalam fasa persediaan, pelaksanaan dan titik akhir. Ulang gerakan secara latih tubi dengan set ulangan 100 pada setiap tangan. Aplikasi teknik dalam PUMSE ialah pada Tego 6 dalam bentuk Apkobi. Teknik seterusnya adalah Hechosonal Aremaki ataupun Double Low Hand Knife Block. Hechomaki adalah tangkisan ke arah kiri dan kanan badan secara serentak. Hechosonal Aremaki bermaksud tangkisan ke bawah, ke arah kiri dan kanan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan dalam bentuk pisau tangan. Dalam tangkisan ini, kedua-dua tangan akan melakukan tangkisan, jadi tiada tangan tindak balas pada teknik ini. Kedua tangan melakukan fasa persediaan sama seperti Sona Aremaki dengan kedua-dua tangan bermula pada paras bahu dan tapak tangan membuka dalam bentuk pisau tangan. Kedudukan kedua tangan haruslah bersilang pada ketika ini dengan membentuk huruf X. Tangan yang berada di atas tangan sebelah lagi adalah bergantung kepada kaki manakah yang berada di hadapan dalam kekuda semasa teknik dijalankan. Semasa pergerakan dalam PUMSE, tangan yang berada di atas silangan adalah tangan yang sama dengan kaki yang melakukan pergerakan. Seterusnya, tangan dihayunkan ke titik akhir teknik secara bersilang sehingga kedua tangan tiba di titik akhir teknik iaitu di bahagian sisi pinggang pelatih. Jarak tangan dari badan adalah lebih kurang sejengkal dari pinggang dan pisau tangan haruslah berada pada paras lebih rendah dari paras dari pinggang. Pernafasan dan pemasaan. Tarik nafas semasa fasa persediaan sehingga tapak tangan berada pada bahu. Hembus nafas sambil menghayun tangan ke bawah ke titik akhir teknik. Kesilapan yang biasa dilakukan. Pertama, tangan bermula pada paras lebih tinggi atau lebih rendah dari paras bahu. Kedua, silangan tangan tertukar pada kedudukan atas dan bawah. Ketiga, tangkisan dilakukan di hadapan badan dan bukannya pada sisi pinggang. Keempat, siku dibengkokkan semasa titik akhir teknik. Dan kelima, tangan terlalu dekat dengan sisi badan. Kaedah latihan. Guna cermin sebagai alat bantuan bagi membiasakan diri dengan kedudukan tangan pada paras yang betul dalam fasa persediaan, pelaksanaan dan titik akhir. Kedua, ulang gerakan secara latih tubi dengan set ulangan 100 pada setiap tangan. Aplikasi teknik adalah dalam PUMSE tablet dalam bentuk bom sogi. Paro. Syah. Ceria. Cengak. Selamat menjalani latihan.